Okay, Assalamualaikum. Good afternoon. So, semua dah jawab kuis kan? Saya tengok dekat sistem pun semua dah jawab. Ada 55 pelajar dan juga ada yang masuk lambat. Pukul berapa masuk apa yang lambat? Sanjay tak salah saya. Pukul 2.55 baru masuk. Okay, right. It's okay. So, hari ni sebelum kita start ada beberapa item lah. Bukan berapa, satu je lah item satu. Saya nak bagi assignment to you all. Okay. So, assignment ni by the way semua dengar takut suara saya tak keluar Dengar. Okay, Dengar alright. cik. Dengar cik, dengar. Okay. So untuk assignment you akan buat group bertiga. Okay, ni nanti saya belum upload kat Yulearn lagi. Saya baru siap draft dia. Nanti saya akan upload dekat Yulearn. Assignment dia satu, you all kena buat group. Yang atas ni nanti saya ceritakan. You kena buat group of 3. Maknanya you ada berapa orang pelajar? Tak salah saya korang ada 55 kot? 41, 22, 24, 46 orang, tak silap saya lah. Okay, tak apa. You buat je group bertiga. In case kalau ada terlebih nama, just roger dekat saya. Nanti saya akan buat agihan lah. Sekejap saya tengok student list. 25, 22. So ada 47. 47 bagi 3, 45. Salah satu grup tu akan ada berdua lah. Okay, tak apa. Sebab assignment ni senang je. Apa yang you kena buat, you akan buat just simulation dan report saja. Simulation means you akan buat satu simulation lah, pakai Multisim ke, pakai software Proteus ke, up to you which software you want to use. Nanti daripada situ you akan buat satu report and then submit, tu je. Tak ada presentation, tak ada apa. Markah untuk assignment ni tak salah saya 10%. 10%. Okay. So you must create, okay, baca you required to produce a new potential product to be promoted. Okay, senang cerita you nak buat satu produk lah. Tapi dia tak sekompleks kena buat hardware ke apa. You just buat teori saja. Dan saya cakap terus terang, you boleh Google. Kalau you Google dekat internet bersepah ada produk-produk ni lah. Okay, the product developed must be creative and innovative, and then the product used, this one ni just syarat je lah, ayat je lah. Okay, law dia yang pertama, you kena ada at least 2 daripada 5 semiconductor components. Sekarang ni kita dah cover BJT dengan op-amp. BJT dengan diode kita dah cover. So maybe lagi 1 minggu 2 minggu kita akan masuk JFET, MOSFET dan juga op-amp. Okay, so you akan pakai any of this, at least 2 daripada semua ni. So tak payah pening-pening sangat, you Google je apa yang you nak buat and then tengok dalam tu ada op-amp, ada BJT, then proceed je. Okay? Memang saya tak strict sangat. Saya tak strict buat apa device, apa produk nak buat. Saya strict dekat bahagian report tu lah, nanti saya akan analyse. Okay? Tu saya kata tak kisah you nak Google daripada internet, nak dapat daripada internet semua circuit, you just buat report je, tu terpulang kat you. Saya tak nak tanya. Saya tak nak tahu proses macam mana. Okay, group bertiga, dia ada 2 part, simulation dan juga reports. Submission pada selewat-lewatnya minggu 14. Minggu 14 maknanya exactly sebelum you start study week. By Friday 22nd of January 2021. Lambat lagi setahun. Tahun depan baru hantar ni. So tak payah risau sangat lah. Okay. So simulation apa yang you kena buat? You kena develop a model of their product dan juga buat circuit dia pakai Multisim ataupun Proteus. Terpulang kat you all. So you komponen mesti pakai yang atas lah yang saya kata tadi. 5, at least 2 daripada 3. Tetapi ni nak terangkan. LED tidak dikira sebagai satu daya. LED.
dia memang diode, tapi dalam assignment ni saya tak akan consider LED as a diode. Nanti saya akan bagi contoh, jangan risau. And then last kali you akan buat satu report. Report maksimum 5 muka surat. Dalam tu kena adalah introduction, calculation, apa semualah yang you rasa relevan. Report dia akan buat dalam format macam ni. Ni nanti pun saya akan upload kat Ulearn. Format macam ni tajuk, you punya tajuk apa dia, nama ahli kumpulan, fakulti, ni copy paste je lah. Abstract, ceritalah this paper apa dia, introduction tentang awak punya produk, teori background information kalau ada, and then this one working principle, apa terpulang kat awak isi apa. Just follow this instruction lah. Ini komponen yang digunakan, ini how it's operation, so dekat sini equation kalau ada, equation bla bla, and then reference. Okay. Ni pun tak susah, dia maksimum 5, maksimum. Jadi kalau korang rasa buat-buat satu muka dah siap, dia satu muka lah, no problem. Saya tak letak syarat minimum, just maximum. Okay. Alright. Now saya bagi contoh. Okay. Ini proposal ni saya akan bagi dekat Ulearn, and then you need to submit before Christmas. Maknanya minggu depan sebelum hari Jumaat lah. Saya nak awak bagi awak punya nama, matrix, kita buat 3 orang kan. So kalau ada yang berdua, tulis 2 nama je lah. Kalau you nak buat individu pun boleh, no problem. Saya tak ada had. And then title dan juga sinopsis tentang macam mana produk awak tu nanti. Okay, saya bagi satu contoh. Katakanlah saya nak buat satu produk yang saya akan namakan sebagai, let's say, smart ampayan apa bahasa Inggeris? Smart water feeder. Okay, so smart water feeder ni apa? Dia nak buat satu sistem untuk penuhkan tangki contohnya. Kita ada tangki. So bila tangki sampai level A, level B, let's say ni level A maximum, sini level minimum. This one tank Apabila air sampai minimum, automatik air akan di-refill. Contohnya. Dan bila sampai maksimum, dia akan stop. Okay, ni standard lah, satu tangki je. Dan ni produk awak lah. Saya tak petikai pun ni singkat sangat ke susah sangat ke, saya tak akan petikai. Yang penting awak ada idea macam mana nak buat. Then kita cari dia punya circuit. So saya google je smart water tank monitor, dapatlah something. Kat sini pun ada 48 water project lah, smart water tank. Banyaklah benda. Circuit diagram. Okeylah. Yang ni susah lah. Water sensor. Okay. So, kalau you nak buat benda macam ni, apa yang kena ada? Yang pertama kat sini kena ada water sensor lah. Water sensor maknanya bila dia dapat detect air, dia akan consider high. Satu. Ataupun okey lah. Bila tak ada air, maknanya dia dah kering lah. Sama juga kat sini. Bila tak ada air, dia kering. Bila ada air, dia akan stop. Kita nak macam tu. Jadi, apa yang kena ada ialah water sensor. So, this is water sensor punya circuit.
Ni water sensor. Water sensor alarm. Okey lah, boleh pakai lah. Tapi simbol dia tak best. Ini simple water detector. Okey, contohnya kat sini, ni circuit dia. Ni circuit water detector tau. Dekat sini ada sensor, ada probe, nak detect air apa semualah. Cuba awak tengok dekat sini. Apa yang ada? Mana gambar dia? Saya buka sini sekejap Okey. Ni circuit dia. Daripada sini awak nampak ada satu transistor dan juga satu diode. So dah ada dua, ya? Sorry. Kejap ada orang datang kejap. Okey, yes. Saya tengah kelas lah. Tengah online kelas, sorry ya. Kalau tadi saya 10 saat nak tengok dia ada kita tak. Okey, alright. Okey, alright, thank you. Sorry ya. Okey. So dekat sini ada dua komponen which is transistor dan juga diode memenuhi syarat yang saya nak tadi. Jadi awak boleh dapatkanlah circuit ni. Dapatkan circuit ni, you masukkan dalam multi-sim ke apa, simulation ke apa, ceritalah. Tu je. Okey, boleh tak? Ada apa-apa nak tanya ke? Kalau nak tanya apa-apa boleh dekat chat Kalau tak ada, saya proceed dengan lecture untuk hari ni pula. Tajuk tak sama Tajuk, tu pasal saya suruh hantar. Saya suruh hantar proposal ni. Tajuk janganlah sama satu kelas. Ada satu dua sama boleh terima akal lagi lah. Kalau kau satu kelas semua satu tajuk tak payah. Sebab banyak benda, betul. Kalau you Google water sensor, kita ada light sensor, heat sensor, apa lagi? Banyaklah sensor untuk infrared ke ultrasonic sensor melambak. So you aplikasikan je sensor tu. Okay, nak cerita pasal full project atau pasal circuit tu saja. Full project lah. Contohnya dekat report ni. Okay, maybe you tak apa clear lah. Dekat report ni, in this paper we propose a training kit. Ni complex lah. So dekat FLAG you simple je. In this paper, we are presenting water detector sensor, water level, water auto refill water sensor, and blah 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 whatever lah. Introduction dia apa? Kita lah buat punya produk ni untuk detect tangki air. Kita tak nak tangki kurang sikit, isi. Kurang sikit, isi. Kita nak bila sampai satu masa dah minimum, baru dia akan refill. Contohnya, cerita introduction dia. Lepas tu, kalau ada gambar rajah ke formula, letakkan kat situ. Next, kita nak how to design. How to design dekat sini letak ni semua komponen yang akan pakai. Lepas tu ceritalah komponen apa awak akan pakai, sambungan dia macam mana, circuit dia macam mana, screen ke apa semua letak. Last kali kat sini ada result and discussion. Mana tadi? Ni dah sampai ni. Lepas tu ada result discussion. Result discussion tunjuklah output awak macam mana. Bila air apa tak ada. Okey, dalam multi-sim tak ada air tau. Tak ada sensor tu, tak ada. Jadi macam mana nak buat? Awak boleh gantikan dengan switch. Boleh gantikan dengan switch. Contohnya, contoh sikit yang ni. Okey. Kita tahu dekat sini water sensor dia kan. Ni water sensor. So water sensor dekat multi-sim tak ada. So gantikan dengan switch je. Switch sambung ke ground. Let's say condition bila switch open. Bila open maksudnya no water. Bila you short, dia akan ada water. So dekat keluaran tu you letaklah satu LED. Bila tak ada air, dia akan menyala dan dia akan refill air. Bila dah sampai air dah penuh, dia akan
LED akan padam menandakan dia tak masukkan air lagi, tak refill air dah. Tak top up lagi dah. Tu cara dia lah. Tak apa. You akan blur sikit ni, terus saya cakap. Tapi dapatkan tajuk dulu. Google apa yang ada transistor dengan diode apa semua, and then propose je. Boleh? Bila dah propose tu baru dapat idea lah roughly nak buat macam mana, circuit apa semua tu. Okay. Jadi cadangan saya, jangan dapatkan tajuk dululah. Try Google sensor-sensor yang ada, tengok circuit yang dia dah sediakan, ada tak komponen device yang kita nak ni, and then tengok macam mana. Boleh Okay. Kalau tak ada apa-apa, ini sudah. Yang ini pun sudah. Google ni boleh simpan. Okay, so kita akan sambung nota kita Last week saya rasa sampai example 1 dah settle kan? Example 2 dah tak? Sekejap sampai slide berapa semalam? Sampai slide 23. Maknanya ni dah sudah lah. Kita akan masuk slide 24 Okay, so saya ulang balik. Minggu lepas kita buat voltage divider bias. Voltage divider bias ada dua. Transistor bias lah daripada awal tu. Voltage divider bias ada dua. Yang pertama bila dia berlaku macam ni, example 1 ni, kita berada dalam keadaan not stiff. No, this one stiff condition, and then calculation dia berbeza. And then bila masuk example 2, this one is non-stiff voltage divider bias dan calculation dia pun berbeza. Dekat sini kebanyakan kita akan buat measurement. Kita buat calculation dengan mengambil kira. Okay. Dekat sini, beza stiff. Beza antara stiff dan juga non-stiff. Dekat non-stiff, you kena consider RE sekali. So bila you buat calculation cari R Thevenin, B Thevenin semua, you kena buat R2 parallel with R1 parallel with beta RE. Tapi bila stiff tak perlu. Dia masih lagi R2 dan R1 sahaja. Okay. Next kita masuk pada hari ni punya. Okay. Kalau you perasan sebelum ni, kesemua example yang saya berikan menggunakan NPN transistor. Dan kebiasaannya semua circuit memang biasa pakai NPN, jarang pakai PNP. Jarang pakai. Dan soalan test pun biasa masuk NPN. Kalau masuk PNP tu rezeki lah. Okay. So untuk hari ni we continue. We do example with PNP transistor. Okay, it's different with NPN. Okay, how is the circuit is? We go to example. This one example 3. Example 3. You tengok ke sini. Dia dah berbeza. Dia akan mencari VEC dan juga IC. Dan juga if you see here, C, collector here, now going to ground. Emitter yang connected with supply. Okay. Jadi macam mana nak buat? Okay. Ni saya ajar cara saya tau. Saya prefer convert this circuit into yang biasa kita nampak. Biasanya kita akan nampak circuit macam ni. Sini RE. R1, R2. And then kat sini kita ada RC. Lepas tu kat atas ni kita ada BCC. Ini yang biasa kita nampak. Betul? So, actually this one sama je. You boleh convert into this one. Only
Now the VCC is negative 12 volt. Bukan lagi 12 volt. Sebab sini bayangkan ni tak ada. Dia punya circuit dia sebenarnya ialah positif 12, negatif going to ground 12. Jadi samalah juga kalau you buat ni voltage ni you direct ke bawah, dia akan jadi macam ni lah, ditambah dengan negatif 12. Okay. Sini ada anak panah macam biasa. Apa dia PNP masuk. Lepas tu dia ada RE dan juga R2. Okay. So now what we need to do, kita nak dapatkan VEC dan juga IC. So apa yang kita kena buat, this is voltage divided bias. Jadi apa yang kita kena buat yang pertama, tentukan sama ada dia stiff ataupun non-stiff. Sebab dua-dua tu give you different calculation. So saya akan buat dekat Microsoft Whiteboard. Nak tahu dia stiff atau tidak, patah balik sikit dia ni. Tadi ni ada VCC negatif 12 volt. Lepas tu kat sini kita ada perintang. So sini RC berapa? RC 1.8K. 1.8K 5.633. RE 560 ohm. Nak pernah masuk. Okay. So yang pertama kita kena buat sama ada dia stiff ataupun non-stiff. Apa calculation dia? 10 R2. R2 sama dengan 10 R2 sama dengan 10 darab 33K. So you akan dapat 330 kilo ohm. Beta RE, kat sini beta dia sama dengan berapa 150. So beta RE sama dengan 150 darab 560 ohm. So you will have 84K. So 10 RE is greater than 84 kilo ohm. So this is condition mana? You rasa? Law dia kat sini beta RE less than 10 RE. So dia dalam non-stiff condition. Okay. Jadi bila kita dah dapat dia non-stiff condition, untuk dapat dia macam example 2 yang sebelum ni So apa yang kita kena buat pertama, kita kena dapatkan R Thevenin dan juga V Thevenin. Okay. Untuk dapat R Thevenin sama dengan R1 parallel with R2 parallel with beta RE. So sama dengan 5.6 kilo ohm parallel dengan 33K parallel dengan 560 ohm. Salah. Ini bukan 560. 560 ohm darab dengan 150. So kiralah dapat berapa? 56. Saya dah buat sebelum ni latihan ni. Awak akan dapat, nanti cuba buat. Awak akan dapat 4.53 kilo ohm. Okay. Untuk V Thevenin pula ataupun VB, rumus dia ialah R E and R2 parallel with beta RE divide by R1 plus
R2 parallel beta RE sama dengan berapa? So R2U 33K parallel dengan 560 150 bahagi 5.6K tambah 33K parallel dengan 560 times 150, you will have, oh silap, VTH kena darab lah, darab dengan VCC. So dekat sini pun you akan darab dengan VCC which is negatif 12. Ingat negatif, jadi kat sini pun kena ada negatif. So you will have negatif 9.71. Negatif 9.71. So dah dapat semua ni. Bila dah dapat ni, you buat satu equivalent circuit dia. Saya pakai pen hitam pula. Equivalent circuit dia ialah you akan ada VB perintang R Thevenin, sini R Thevenin, multiply with sini RE, RC, sini VCC. So you akan dapat equivalent circuit macam ni. VB sama dengan berapa? Negatif 9.71. R Thevenin sama dengan 4.53K. REU is 560 1.8. 560 ohm 1.8K. VCC sama dengan negatif 12 volt. Okay. So ni you punya equivalent circuit. Soalan dia nak apa? Soalan dia nak VEC dan juga IC. Betul tak? Dengan juga IC. Okay. Now, analisis dia macam mana? Sama je. Nak dapatkan IE, you akan buat satu mesh analysis. You buat macam ni. Mesh analysis. Mesh number 1. So, you buat kat sini calculation dia. Untuk 1, negatif VB, jangan ambil kira nilai dulu tau. Ambil kira ni saya letak ni positif VB. Maksudnya bila you buat mesh ke sini, dia jumpa negatif dulu. Negatif VB tambah IB RB, R Thevenin, tambah VBE, tambah IE RE sama dengan kosong. So kita consider IB macam ni, IB, IE macam ni, IE dan juga ni VBE. VB ni maksudnya ni positif VB. Cuma nilai dia negatif. Tak apa, nanti kita akan masuk. So kita tahu IE sama dengan beta IB. So you masukkan formula balik. Negatif VB tambah IB R Thevenin tambah VBE tambah beta IB RE sama dengan kosong. Okey, lepas tu kita nak dapatkan IB dulu. IB sama dengan, ini pindah sebelah, VB tolak VBE, VB tolak VBE, VB tolak VBE bahagi, you gabungkan IB, R Thevenin tambah beta RE. Ini nilai dia. So you masukkan nilai set 1, VB berapa? Negatif 9.71. VBE berapa you rasa? Ingat? VBE berapa? So VBE
Patutnya 0.7, tapi sebab ini ialah PNP, tolak negatif 0.7. Dia terbalik Bahagi Ultraviolin U ialah 4.53K tambah beta REU ialah 84K. 84 kilo ohm. Dimasukkan nilai semua, you akan dapat negatif 101. Negatif 101.77 microamp. So, you dapat IB. Daripada IB, you tahu IC sama dengan IE sama dengan beta IB. So, sama dengan 150 darab negatif 101.77 microamp. You will have negatif 1.52. Negatif 1.527 milliampere. So, you dapat nilai IC. Now, kita nak pergi kepada VCE pula ni. Ni pula kita nak cari. So, macam mana? Again, you buat satu mesh analysis ke sini. So, untuk mesh number 2, negatif VCC tambah ICRC tambah VCE tambah IERE sama dengan kosong. So, VCE lah kita nak kan? VCE sama dengan VCC tolak ICRC tolak IERE. VCC berapa? Negatif 12. Tolak ICU dapat berapa? Yang ini Tolak negatif 1.527 mili darab dengan 1.8K tolak IE pun sama negatif 1.527 mili darab dengan 560. Dimasukkan nilai ini guna kalkulator, you akan dapat 24. 24.037. Ini ialah VCE. VEC sama dengan, sebab soalan dia nak VEC. VEC sama dengan terbalik daripada VCE. Negatif VCE sama dengan negatif 24.037 volt. So, inilah jawapan dia. VCE dan juga IC. Okay. Settle dekat example 3. Now kita akan proceed. Ada soalan tak dekat sini? Tak ada. Okay, alright. Tak apa, nanti video ni macam biasa saya akan upload dah pada korang. Okay. Next kita akan masuk yang berikutnya. Tadi kita dah cover voltage divider bias dan juga voltage divider ni cover kepada dua part, which is voltage divider masuk pada dua part. Yang pertama PNP, yang pertama kita pakai MPN, lepas tu kita pakai PNP. Now we proceed to the next one, which is emitter bias. Emitter bias, kenapa kita panggil emitter bias? Ni apa ni? Okay, untuk emitter bias, dia terbalik. Kenapa kita panggil emitter bias? Sebab dia bagi dekat emitter ni ada supply. Emitter ada supply, VCC pun ada supply. Berbeza Tadi biasa kita nampak salah satu, sama ada VCC ada supply ataupun VEE. Now this one dua-dua ada supply. Dan juga base kita ni pergi ke ground. Tu beza dia. Okay. Now macam mana nak analisis dia? Ini dia ada IE, IC apa semualah. Kita akan masuk kat sini. Dirac equation.
Kita kena derive So, macam mana nak buat? Yang mana dulu? Sama je. You akan buat first, let's say this one. You nak buat ke sini boleh, ke sini pun boleh. Which one you prefer? Let's say, saya buat ni mesh 1. Sini mesh 2. Apa kita nak cari? Standard. Bila you nak cari, biasanya soalan akan minta IC dan juga VCE. Itu standard. Kenapa IC dengan VCE? Sebab kita punya transistor kan ada karakteristik tu kan, dia pakai IC dengan VCE. Okay. First, mesh yang pertama. Sorry. IB, RB tambah VBE tambah IE, RE. Dekat sini jumpa negatif dulu kan? So, tolak BEE sama dengan kosong. Kita tahu IE sama dengan IB sama dengan IE bahagi beta. Okay. So, daripada situ kita dapat IE bahagi beta darab RB sama dengan tambah BBE tambah IE RE tolak BEE sama dengan kosong. So, you faktorkan IE RB bahagi beta tambah RE sama dengan VEE minus VBE. Okay. So, IE sama dengan VEE minus VBE bahagi RB bahagi beta tambah RE. So, you dapat untuk IE punya nilai. Now, kita akan pergi pada mesh yang kedua. Untuk mesh yang kedua, dia punya loop kat luar. Negatif VCC tambah ICRC tambah VCE tambah IE RE tambah tolak. Madam ada tak madam? Eraser. Tolak VEE sama dengan kosong. Okay. So daripada sini kita tahu VCE, saya buat kat bawah ni sambung ni sambung ke bawah ni. VCE sama dengan VCC minus ICRC minus IE RE plus VEE sama dengan kosong. Sama dengan kosong lah ni tak ada. So inilah equation dia. Equation 1, equation 2. Tu cara nak derive derive sendiri equation ni. So knowledge you tentang advance ke ECF ke memang sangat penting lah. Okay, now we go to example. Since formula semua dah bagi, okay, korang bayangkan yang ini kan, ni ada negatif 15, positif 15. Bayangkan dia punya nilai macam ni, positif. And then ni jumpa negatif, macam sini pun positif, negatif, positif, negatif. So sini ialah 15, sini pun 15. Okay. Soalan ni nak apa? Find VCE and IC
when beta increase from 100 to 300. So buat guna formula yang saya dah bagi kat sebelah, saya bagi jawapan kat sini when beta sama dengan 100, sebab formula dah ada. Formula dah ada ni, you just masukkan nilai saja. When beta sama dengan 100, ICU equal to 1.366 mA, VCE equal to 9.92 volt. 9.92 volt. When beta sama dengan 300, IC you akan dapat 1.408, VCE you akan dapat 9.302. Okay, so ni jawapan dia. Nanti balik, bukan balik lah, you kat rumah kan. Nanti you try jawapan ni try buat solution ni. Sebab very simple, dia dah bagi, I dah give you formula, you masukkan je nilai. Tapi untuk test, untuk final, formula tak diberi tau. So you kena tahu kat situ. Saya tak bagi formula. So untuk dapatkan jawapan, you kena come out dengan equation derivation. You kena buat mesh analysis macam ni, dapatkan nilai apa semua. Baru ada markah. Kalau setakat bagi jawapan, tak ada markah. Alright? Let's say you datang-datang terus masuk dengan formula kan. You buat IE sama dengan bla 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 bagi ni, you masukkan nilai, settle. Tu saya tak akan terima jawapan tu. Sebab too obvious, you all memang totally buka nota. Buka nota ke apa ke. Siapa pula kacau saya tu. Kuasam tu. Okay. So you dapatkan solution, dapatkan jawapan. And tu je lah. Okay, ada soalan dekat ni, emitter bias? Kalau tak ada, kita akan proceed dengan yang bias seterusnya, which is base bias. Base bias ni very simple Ini je dia punya ni. Sebab untuk dapatkan base bias, you akan buat mesh analysis. Yang pertama daripada sini pergi ke ground. Mesh yang pertama. Okay, apa berlaku dekat sini? Tu yang jadi ni daripada satu ni, negatif VCC tambah IB RB tambah VBE sama dengan kosong. Okay, so IB sama dengan VCC tolak VBE bahagi dengan RB. So you dapat nilai IB. Dapat nilai IB, kita tahu IC sama dengan beta IB. So you automatically dapat IC. Kita jadi kat sini ni. IC sama dengan beta darab VCC minus VBE bagi RB. VCC minus VBE bagi RB. So ni formula untuk IC. Formula untuk IB. So untuk VCC macam mana pula? VCE. VCE, you datang dekat mesh sebelah sini. Mesh yang nombor 2. Mesh kat sini cakap apa? Negatif VCC tambah IC RC tambah VCE sama dengan kosong. So VCE sama dengan VCC tolak IC RC. Settle. Dapat jawapan dia. Okay, ada soalan tak dekat sini? Base. Okay, kalau tak ada, kita akan proceed. Next. Dan habis saya sini. Collector feedback bias. Okay, again, this akan macam base bias. Tapi beza, apa beza dia? Nampak tak? Base bias, daripada base tu dia sambung direct kepada VCC. Tapi, kalau collector feedback, lepas RC ni, baru ada satu collector, daripada collector ni yang sambung kepada RB. Masuk ke sini. Okay, boleh? So, macam mana dia punya derivation pula?
Uh, okay. Again benda yang sama. You buat satu mesh analysis. Daripada atas ni. Pusing masuk sini. Mesh yang pertama. Macam mana formula dia? Di bawah ni Negatif VCC tambah ICRC tambah IBRB tambah VBE sama dengan kosong. Dan kita tahu IC sama dengan beta IB. So IB sama dengan IC bahagi beta. Sebab biasa kita nak IC dan juga VCE. So data daripada sini IC RC tambah ICRB bahagi beta tambah VBE equal to 0. Equal to VCC, sorry. Equal to VCC. So, IC sama dengan VCC tolak VBE bahagi RB bahagi beta tambah RC. Tu, dapatlah ni. IC sama dengan VCC bahagi tolak VBE, VCC tolak VBE darab dengan RC bahagi RB tambah beta RB. RC tambah RB bahagi beta. So you dapat nilai IC. Dapat nilai IC, macam mana nak cari nilai VCE? VCE sangat senang. VCE dalam kes ni VCE sama dengan VCC tolak IC RC. Sebab dekat sini tak ada perintang. So kita tolak VCC dengan voltage ini, dapatlah VCE. That's all. Okay, ada soalan dekat collector feedback? Okay. So tak ada, kita masuk. Ni memang dah habis lah. Dah tak ada lagi yang calculation semua. So, berapa banyak kita cover? Nanti ujung. Sebelum saya masuk yang troubleshoot, kita akan buat recap sekejap. What we have cover untuk bias BJT ni. Yang pertama kita ada voltage divider bias. Voltage divider bias. Voltage divider bias ni pula ada dua, which is stiff dan juga non-stiff. Apa beza dua ni? Stiff. Sekejap sorry. Dawa pula. Perut penuh. Okay. Stiff ni berlaku kalau beta RE greater or equal 10 R2. Non-stiff pula apabila beta RE less than 10 R2. Apa beza dia? Kalau stiff, you must consider. Kalau non-stiff, you must consider dia punya R2 tu sama dengan R2 parallel with beta RE. Kalau ni tak payah. You ambil R2 pun je dah cukup. R2 only. Kalau ni R2 you kena parallelkan. Itu beza antara dua-dua tu. So lepas voltage divider bias, kita masuk common emitter bias. Kita masuk emitter bias. Emitter bias ni again, tadi dekat voltage divider bias pun ada satu example kita buat PNP dengan juga NPN kan. So lepas tu kita masuk emitter bias. Emitter bias ni apa? Kita ada nilai VEE. We have VEE kat bawah tu. Lepas emitter bias, kita ada base bias.
base bias. Base bias ni apa dia? Base sambung direct ke connect with VCC. Dia ada sambungan dengan VCC. Lepas tu kita ada collector feedback bias. Collector feedback bias ni apa dia? Daripada collector ada sambung. Collector connect with base. Okay. So itu ada 4 connection configuration yang kita ada baca. Kita dah belajar. So formula memang tak boleh hafal. Saya takkan beri formula, tapi you kena tahu macam mana nak derive lah. Sebenarnya derive standard je. You pakai dua benda knowledge. Apa dia? Kita ada dua benda. Satu kita pakai bukan KBS, mesh analysis. Maknanya kita buat loop tu lah kan. Loop 1, loop 2. Dan kebiasaannya soalan akan minta IC dan juga VCE. Ini standard. Okay. So settle kat sini Tak ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita tengok troubleshooting. Ini ni troubleshoot nak tahu apa silap dekat circuit kita. Okay. So biasanya nak buat troubleshooting resistor ni very easy lah. Kita sambung multimeter je. Kita ada calculation punya teori dan juga kita boleh measure untuk tengok ada beza ke tidak. Sama juga kat sini lah. Measure. Tu untuk troubleshoot apa yang problem ni lah. Okay, so okay. Lambat kau balas. Memang ada delay ke? Select. Okay. So, yang kedua ni Kalau R1 ni open, ni nak troubleshoot lah. With no bias ada transistor, ini sebenarnya benda ni tak terlalu penting lah. Sebab, ingat tak sebelum ni dekat video saya tu, saya ada tunjuk macam mana nak identify transistor tu okey ataupun tidak. Dekat lab memang tak ada barang tu dan korang pun tak masuk lab macam ni. Tapi dekat dalam industri, dia ada satu transistor checker. You cocok je pin kat situ, dia dah identify transistor you okey ataupun tidak. Tu je. So yang ini, kalau tak ada nilai, let's say RC R1 ni terputus, kalau kita tak ada R1 ni, tak ada, jadi RB tak dapat supply base, tak dapat supply daripada VCC. Bila tak ada masukan dekat base, automatic transistor akan jadi off. Bila transistor off, voltage drop daripada collector to ground, VC ni, mesti akan dapat direct VCC. Sebab tak ada, dia tengah turn off. Bila turn off, IC kosong, IE kosong, IB kosong, dia tak kena ada nilai. So that's why collector voltage akan dapat VCC ni nilai lah. So kita nak tahu. Kalau kita dapat voltage tu, then transistor you masih lagi berfungsi. Okay, kalau RE you open, transistor in cut off. Kat awal ni tengah on lah. Base reading voltage will stay approximately the same. So V voltage ni akan jadi maintain lebih kurang sama. And then collector voltage akan drop. Dan juga emitter voltage will be approximately the base voltage. Dia akan lebih kurang sama. Dia akan berbeza sebanyak lebih kurang 0.7 volt. Kenapa dia beza 0.7 volt? Antara emitter dengan base. Sebab kita ada VBE kat sini. So dekat VBE ni drop 0.7. So 3.13 tolak 2.43 lebih kurang 0.7. You akan dapat lebih kurang. Tak semestinya sama. Okay. Ni pun sama. Lebih kurang je. Transistor cut off. Kalau ni sama dia silap ni. Open BE junction. Maksudnya sekarang kita measure lah bila you measure voltage semua sebab ni troubleshooting ni pada saya tak berapa penting untuk sekarang lah.
You kena tahu mana major voltage dekat collector, major voltage dekat VCE. You boleh compare dengan calculation. Tapi nak tahu transistor you okay atau tidak, cocok je dekat industri tu nanti. Tak apalah, yang ni boleh baca sendiri kot. Okay, dah kompak dah, sejam je kelas kita ni. Okay, so that's all. Saya malas sebab apa benda ni tak masuk test, tak masuk final ni. Troubleshooting ni. So, tapi boleh baca sendiri So, untuk summary, kita dah belajar tentang biasing, ada Q point. Nak dapatkan Q point tu apa? VCE 90 kita ada. IC 90 dapat apa? Dekat cross atas bawah ni kita buat straight line graph. Kita buat dia punya karakteristik and so on lah. And then kita ada Q point is the best point for operation of the transistor. DC load line have to establish Q point. DC load line tu apa? Ini DC load line. Ini kita ada transistor punya karakteristik. So sinilah Q point. Q point. Okay. The linear region of the transistor is the region of operation within saturation and cutoff. Voltage divider bias is most widely used. Kebanyakannya memang kita banyak guna voltage divider because it is stable dan use only one voltage supply. Kita pakai satu je dekat VCC tu kan, ataupun VEE untuk PNP. Base bias very unstable because it depend to the beta. Beta berubah, voltage dia berubah. Beta lari sikit sebab beta ni pun kalau you ingat awal chapter yang saya upload kat YouTube tu, beta ni boleh berubah depend to heat. Lagi panas dia boleh jadi lagi tinggi, lagi sejuk lagi rendah. So dia tak stabil lah. Bila beta senang berubah, voltage dekat base pun akan senang berubah. That means it's unstable. Emitter bias is stable but is required to voltage supplies. Okay, emitter bias stabil. Dia macam voltage divider bias juga. Tapi dia kena dua supply which is VCC dan juga VEE. Leceh lah nak buat dua supply ni. Collector back is relatively stable when compared to base bias but not as stable as voltage divider bias. Nah, kita yang paling bagus ialah yang ini voltage divider bias. Okay, that's all from me. Ada soalan tak? Ya ada. Lambat kau jawab. Okay, so reminder. Macam saya kata lepas ni setiap minggu akan ada kuliah live macam ni. Sorry lah menghabiskan data you all. Tapi minggu depan saya akan buat lab briefing untuk lab 4 kita. Lab 4 nanti saya akan brief lah. Saya tak tengok lagi lab 4 tu apa dia. Tak ada idea lagi nak ubah. Sebab yang saya ada tu untuk hardware, untuk simulation saya tak ada idea lagi. So kita akan buat lab 4. Dan juga minggu berikutnya bukan Christmas, masa New Year Eve tu 31 bulan Disember kita akan jalan test jalan test. Again macam saya kata test tu minggu depan lah nanti kita cerita. So ini kita settle kat sini dulu. So kalau tak ada apa-apa, that's all daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, bye-bye. Terima kasih, Cik. Sama. Ada. Terima kasih.